عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung pagi ini hadis daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dan ini masuk kepada hadis yang ke-8 dalam hadis ini, berkait dengan yang hadis yang ke-7 berkait dengan pesanan Rasulullah SAW bahawa perkara berkait dengan iman. Pada hari ini hadis yang ke-8 berkait dengan nafkah. An Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun. Hadis riwayat Abi Mas'ud. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang itu memberi menginfakkan, menafkahkan ala ahlihi, kepada keluarganya, yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, fahiya lahu sadaqatun, maka nafkah tadi bagi orang tersebut dikira sebagai satu sedekah. Ayat ini, hadis ini berkait dengan seseorang yang diberi tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan apabila dia bagi nafkah kepada keluarganya dengan harapan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap sebagai satu sedekah. Nafkah bagi seorang lelaki, bagi seorang yang ada tanggungan, nafkah itu wajib. Dia bukan sunat. Seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada anaknya, ataupun seorang anak kepada kedua bapaknya yang tidak mampu, itu wajib. Nafkah wajib. Tapi nafkah yang wajib ini, walaupun dia wajib dilaksanakan oleh seseorang, tapi bila dia bagi nafkah kepada orang di bawah tanggungannya, maka itu juga dianggap sebagai sedekah. Ini sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala memperbanyakkan pahala kepada hamba-hamba melalui perkara sunat dan perkara wajib. Nafkah wajib itu kalau tak diniatkan untuk melakukan untuk dapat pahala sekalipun, maka dia telah terlepas tanggungan wajibnya. Apatah lagi kalau dia lakukan itu yahtasibuha, dia sangat mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dianggap sebagai satu sedekah. Maka dia dapat satu pahala melaksanakan perkara yang wajib atasnya, dan yang kedua dia dapat pahala sedekah kerana dia melakukan untuk mengharapkan yahtasibuha, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkara wajib, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada satu taqarrub yang seseorang hamba itu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sangat suka selain daripada perkara yang Allah fardukan kepadanya. Ini hadis kursi. Tidak ada sesuatu yang seorang hamba itu bertakarrub kepada aku, kata Allah, yang aku lebih kasih selain daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya pelaksanaan
sesuatu ibadat. Dan apa bentuk ibadat? Yang fardu, maka itulah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia fardu, sembahyang fardu, zakat fardu, haji, puasa fardu. Itulah ibadat paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab nafkah. Nafkah kepada orang di bawah tanggungan wajib. Dan bila dia melakukan perkara wajib tadi, yahtasibuha, karena dia mengharap pahala, maka dia dianggap sebagai satu sedekah. Maka tergabung padanya perkara wajib dan perkara sunat. Ini kelebihan. Selain daripada kelebihan melaksanakan perkara wajib, hadis ini juga merujuk kepada kelebihan bersedekah dalam kehidupan. Sekalipun sedekah itu sedekah yang wajib, bukan tanggungan kita. Seorang suami perlu bekalkan segala perkara asas yang wajib ke atasnya bagi isterinya. Makan, minum, perbelanjaan harian dan sebagainya. Itu wajib. Tapi dia juga ada satu sedekah. Segala ayat Al-Quran, segala hadis Nabi SAW yang berkait dengan kelebihan orang bersedekah terkena juga kepada orang yang melaksanakan tanggungan sedekah wajibnya. Kelebihan yang ada pada ibadat sedekah cukup besar. Sehingga dalam ayat Al-Quran, apabila seorang itu menghadapi saat kematiannya, perkara yang paling dia nak ialah fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau boleh delay sikit mati ni, delay sikit mati, kenapa? Kerana aku nak bersedekah. Maknanya ibadat sedekah ni ibadat yang membantu seseorang hamba Allah itu untuk berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kalau kita nak mati dalam keadaan orang yang sedang, dia akan mati. Orang ini dia tidak akan fikir selain daripada perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menyelamatkan hidup dia di akhirat. Jadi perkara yang paling difikirkan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau delay sikit ke, tak ada lain nak buat kecuali nak bersedekah supaya aku boleh jadi orang yang soleh. Agama Allah ini dia melibatkan ibadat-ibadat kita ni, melibatkan ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hubungan tu, kita sembahyang, kita puasa, bahkan kita haji, ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kaitan dengan manusia. Tapi ibadat zakat, termasuk ibadat sedekah sunat, ibadat ini kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dengan manusia yang lain. Maka dengan sebab itu pahalanya berlipat kali ganda. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala kerana kita lawan nafsu. Lawan nafsu mengurangkan sedikit bahagian kita dari kehatanya berkongsi dengan orang lain. Lawan nafsu. Nak sedekah bukan benda mudah. Lawan nafsu. Kemudian selepas lawan nafsu, sedekah ini sifat dia, kebaikan tu melampaui kepada orang lain, bukan semata-mata kita. Kalau sembahyang hanya kita, puasa hanya kita yang dapat kebaikan itu. Tapi sedekah ni kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain pun dapat kebaikan daripada sedekah yang kita lakukan itu. Maka dengan sebab itu, ibadat sedekah itu ibadat sangat besar dan diimpikan oleh orang yang kalau umur dia panjang, dia tahu dia nak mati bila, umur dia panjang nak bersedekah. Ini kekuatan yang ada pada sedekah. Sehingga kan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutilah kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebelah buah tamar. Sikit ya, buah tamar. Tapi kalau kita melakukan itu demi untuk lari daripada api neraka, lakukanlah. Maknanya sedekah walaupun secara kecil tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala,
boleh jaga seorang hamba tu daripada api neraka. Maka dengan sebab itu, dalam pelaksanaan ibadat nafkah kepada orang di bawah tanggungan, perkara ni perlu kita ambil berat. Satu, dia wajib, dan yang keduanya, ia ada banyak ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam aturan hidup dalam Islam ini, Tuhan dia letak aturan-aturan itu dia bina atas tanggungjawab dan hak. Kita hidup atas dunia ni dua ni saja. Satu tanggungjawab dan satu hak. Tanggungjawab mengikut kapasiti masing-masing. Tanggungjawab sebagai pemimpin, ada urusan yang dia perlu laksanakan sebab tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Sebagai imam masjid, ada tanggungjawab dia sebagai imam. Tanggungjawab sebagai ayah, ada tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Maka kapasiti tanggungjawab itu mengikut kapasiti yang berbeza dalam konteks yang berbeza-beza. Dan satu lagi hak. Kita sebagai anak ada hak sebagai anak. Kita sebagai ayah ada hak sebagai ayah. Sebagai suami, sebagai isteri ada hak masing-masing. Pelaksanaan dua benda ni, antara tanggungjawab dengan hak, maka itulah yang menentukan perjalanan hidup manusia ini berjalan dengan betul ataupun tidak. Pelanggaran kepada tanggungjawab ataupun cuai dalam memberikan hak orang lain akan menjadikan aturan hidup ini sudah ganjil. Maka akan berlakulah kekacauan, peperangan pun kerana itu berlaku. Jadi dibina agama ini dengan tanggungjawab dan hak. Kalau semua pihak atas dunia ini dia sedar tanggungjawab dia apa, dan orang itu tahu apa hak dia sebagai kapasitinya sebagai apa-apa dalam hidupnya, dia tahu sejauh mana hak dia dan dia tak menuntut lebih daripada haknya. Orang yang bertanggungjawab tahu tanggungjawab dia laksanakan tanggungjawabnya, maka linanglah hidup atas dunia ini. Sebab itu comel agama Allah ini. Dia bina kehidupan manusia ini dengan tanggungjawab dan hak. Dalam kait dengan nafkah, tanggungjawab seseorang individu akan melihat kepada, kalau yang wajib itu zakat, itu wajib. Dan zakat ini dia tak boleh bagi kepada orang yang di bawah tanggungannya. Ini aturan agama Allah. Zakat tidak sah kita bagi kepada isteri. Suami nak bagi zakat kepada isterinya tak sah. Sebab isteri itu orang yang di bawah tanggungannya. Ayah nak bagi zakat kepada anaknya yang dia jaga, anak didik, anaknya masih kecil, tak sah. Sebab anak itu di bawah tanggungannya. Sama juga anak tak boleh bagi zakat kepada ayah yang di bawah tanggungannya. Ayah yang di bawah tanggungan anak ialah ayah yang tidak mampu. Ayah yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, maka tanggungjawab anak untuk bagi kepada ayahnya. Jadi kalau ayah dalam kedudukan itu, tak sah anak tadi bagi zakat kepada ayahnya. Maknanya zakat tidak boleh diberi kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Sebab itu benda yang wajib. Itu satu tanggungan harta. Satu lagi tanggungan harta ke atas individu ialah bagi nafkah yang selain daripada zakat tadi, iaitu bagi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya. Maka terbentuk di situ kewajipan atas asas bukan kerana kontrak, atas asas dia sebagai orang yang ada harta dia wajib bayar zakat, atas asas dia memegang tanggungjawab dia wajib bagi nafkah kepada orang di bawah tanggungannya. Satu lagi nafkah yang wajib ialah yang terbina di atas kontrak. Dia sewa rumah orang, wajib bayar sewanya, itu tanggungan dia. Dia membeli barang dengan orang lain, wajib dia bayar kepada orang tersebut. Dia berhutang, bergadai dan sebagainya, itu tanggungan kehartaan yang terbina di atas asas kontrak.
tertentu. Satu lagi tanggungan yang bersifat tidak wajib tapi sunat. Itu yang banyak. Wakaf, sedekah harian biasa kita laksanakan, hibah, hadiah. Ini juga melibatkan tanggungan kepada orang lain, nafkah kepada orang lain, tapi dia bersifat sunat. Jadi dalam semua nafkah yang kita lakukan ini, yang wajib dan yang sunat, semuanya itu diberi ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berkait dengan nafkah, yang berkait dengan harta ini, Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan yang banyak. Satu yang berkait dengan kecuaian manusia dalam melaksanakan tanggungjawab hartanya. Tak bayar zakat. Tak bagi nafkah kepada orang di bawah tanggungannya. Maka itu akan ada perhitungan di hari dari akhirat. Maka hal yang berkaitan nafkah hidup, nafkah tanggungjawab kita kepada orang lain ini satu perkara yang diambil berat dalam syarak sebab dia melibatkan tanggungjawab dan hak. Tak bagi kepada yang sepatut kita bagi, kita telah makan harta tersebut secara yang tidak sah, secara yang haram. Sebab bukan hak kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dia pada harta mereka itu ada hak orang lain. Zakat 2.5% itu bukan hak kita. Bila cukup nisab, cukup haulnya 2.5%, itu bukan hak kita. Ambil itu, makan harta yang haram. Orang bisnes di akhir haul cukup nisab 2.5%, itu bukan hak dia. Itu hak asnaf yang 8. Orang ada emas cukup haul, cukup nisab 2.5%, itu bukan hak. Orang bertani tanah padi 5% atau 10% bila cukup gantangnya, cukup nisabnya. Ini aturan yang Tuhan bagi kepada harta manusia supaya harta itu teragih kepada orang lain, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya sahaja. Ini sistem yang syarak aturkan dalam hubungan manusia dengan harta yang dimilikinya. Maknanya bukan semua yang berada dalam akaun kita itu hak kita. Bukan semua harta yang ada dalam poket kita itu hak kita. Ada padanya hak orang lain yang terbina sama ada di atas kewajipan sebagai orang yang ada tanggungan nafkah kepada anak isteri, kepada keluarga, yang terbina atas asas hartanya ada akses sebab melebihi daripada nisab, yang terbina di atas hubungan kontrak dengan kita dengan orang lain. Ini cara kita mengurus harta, semuanya diatur oleh hukum syarak. Bahkan bukan setakat itu, bila mati harta yang kita tinggalkan itu pula dah transfer kepada orang lain. Mati ni tak ada orang fikir dah harta. Itu urusan orang hidup. Untuk menguruskan harta yang kita tinggalkan, yang orang mati itu tinggal. Maknanya kehidupan manusia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimilikinya itu diatur oleh syarak. Bagaimana dia nak urus mengikut kehendak syarak sampai kepada dia mati pun syarak mengurus lagi harta itu. Dia sudah mati tapi syarak mengurus. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi orang lelaki dua nisbah, lelaki perempuan adik-beradik dua nisbah satu. Bagi ayah, mak ada kes 1/6, ibu ada kes 1/3. Kalau orang mati tak ada anak. Tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, ibu 1/6, 1/3. Yang lebihan lagi tu semua kepada ayah. Seorang mati, ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ayah dapat asabah keseluruhan hartanya. Yang lebih itu. Lebih bagi mak, lebih bagi anak perempuan yang tak ada anak lelaki tadi. Keseluruhannya dapat kepada ayah. Orang mati, tak ada anak, tapi ada beradik ada. Ada beradik pun dapat harta itu. Orang mati, tapi tak ada anak. Ada beradik tak dapat. Sebab dapat kepada anak dan ayah dan ibu. Ini aturan.
yang jelas disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang berkait dengan agihan harta pusaka. Makna siapa tahu itu? Sehingga ke tahap itu syarak mengatur urus harta manusia. Harta seorang manusia itu. Bukan harta negara, harta seorang manusia itu. Diaturkan begitu oleh syarak bagi memastikan perjalanan manusia dengan hartanya itu diurus dengan baik. Kerana harta ini menjadi sebab kepada banyak perbalahan dan permusuhan di kalangan manusia. Maka dengan sebab itu, hadis yang berkait dengan pelaksanaan tanggungjawab nafkah tadi, orang yang melaksanakan nafkahnya yang wajib ke atasnya itu pun dia beri ganjaran pahala sebagai sedekah. Kenapa? Penekanan kepada urusan harta itu sangat ditekankan oleh syarak, dan diberi apresiasi yang tinggi kepada orang yang melaksanakan tanggungjawab hartanya, dianggap itu sebagai satu sedekah, bagi pahala lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kedudukan hubungan antara sedekah wajib dengan sedekah sunat. Kelebihannya diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-9. Qala Rasulullah Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Berpindah daripada hadis yang berkait dengan sedekah, berkait dengan nafkah, Ibnu Abi Jamrah dia masukkan hadis seterusnya, kutip daripada hadis Bukhari, hadis yang berkait dengan tafaqquh fid din, yang berkait dengan ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberi dia faham dalam agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan sungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Hadis ini cukup luas untuk diuraikan. Yang pertama, kata Rasulullah, bila Tuhan kehendakkan seorang itu kebaikan. Dalam hidup kita ini, kita nakkan kepada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan bagi kepada manusia ini dalam berbagai bentuk. Dan manusia dalam beberapa keadaan dia boleh detect, dia boleh ambil satu isyarat, itu satu kebaikan yang Tuhan kehendaki untuk dia. Bila Tuhan bagi kemahuan seorang manusia itu pergi ke masjid, itu tanda kebaikan yang Tuhan kehendaki kepada orang itu. Bila Tuhan bagi kemahuan kepada seorang untuk bersedekah, maka itu tanda Tuhan nakkan kebaikan kepada orang itu. Begitu jugalah dalam hadis ini, bila Tuhan nakkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Tuhan akan bagi dia faham tentang agamanya. Dan ini benda paling besar sekali. Memahami agama ini membawa kepada seseorang itu melakukan banyak kebaikan di atas dunia ini. Tidak faham kepada agama Allah ini membawa kepada orang itu melakukan banyak kerosakan atas dunia ini. Maka Tuhan, Nabi sebut, bila Tuhan nak kebaikan, maka yufaqihu fid din, Tuhan akan bagi dia faham tentang agama ini, faham tentang fiqh, faham tentang akidah, faham tentang akhlak. Bila dia faham itu, maka itu akan bawa dia melaksanakan banyak kebaikan dalam hidupnya ini, kepada dia sendiri, kepada orang lain, dan bawa pada hari akhirat. Maka hasil daripada faham agama, tercetus daripada faham agama, terhasil daripada itu banyak kebaikan-kebaikan lain yang manusia itu akan buat. Maka kerana itu, bila Tuhan nakkan kebaikan kepada seorang, Tuhan bagi dia faham tentang agama ini. Orang nak melaksanakan sedekah, kalau dia tak faham tentang kebaikan sedekah, dia tak faham tentang kewajipan zakat, dia tak akan laksanakan zakat.
sedekah dan sebagainya. Orang tak faham tentang kewajipan puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia tak faham tentang itu. Dia tak akan laksanakan ibadat berkenaan. Orang tak faham tentang membantu orang lain dari segi agamanya, dia tak akan bantu orang lain. Maknanya segala-galanya bermula daripada faham tentang apa yang ada dalam ajaran tersebut, bawa kepada dilaksanakan segala kebaikan yang ada yang terhasil daripada kepahaman tersebut. Maka dengan sebab itu Tuhan sebut, Nabi sebut secara spesifik, bila nak kebaikan maka Tuhan bagi faham dia tentang agama. Dan kewajipan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali ialah kewajipan memahamkan agama kepada umatnya. Tak ada kewajipan lain. Kewajipan Nabi Muhammad ialah memahamkan agama ni, menyampaikan agama ni kepada manusia. Itu kewajipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kewajipan Nabi Muhammad itu memahamkan agama kepada manusia, maka orang yang bekerja memahamkan agama kepada orang lain, dia mengambil tugas sebagai seorang yang melaksanakan tugasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu dia mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang nak kepada kebaikan itu, maka dia perlu laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim menuntut ilmu agama. Dan orang itu menuntut ilmu agama, maknanya orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan kebaikan. Ini besar hal yang berkait dengan menuntut ilmu, memahami ilmu agama ini, kerana dia berkait ilmu syarak, berkait ilmu wahyu. Dan yang seterusnya terakhir daripada hadis itu, innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja ilmu ni dia dengan belajar. Dengan belajar maksudnya kita menimba ilmu itu daripada gurunya. Sebab ilmu agama ini kita terima daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad guru kita. Guru kepada para sahabat ialah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pula pass down ilmu kepada tabi'in, orang sepah daripada itu, melalui berguru, mengajar. Generasi sepah daripada itu pula menerima ilmu itu daripada generasi semua, melalui ta'allum, melalui belajar. Dengan sebab itu kita concern sangat tentang orang yang menuntut ilmu tidak melalui belajar, tidak melalui berguru. Ini cukup bahaya. Menuntut ilmu tidak melalui berguru boleh bawa kepada banyak silap faham dalam agama, sebab dia faham sendiri. Memahami sendiri ini tanpa ada ilmu alat yang cukup, bawa kepada kefahaman yang belok, orang panggil. Dia tak betul kefahamannya itu. Cuba memahami sendiri tentang agama, akhirnya banyak menggunakan akal dalam memahami agama. Ini banyak berlaku. Ini yang bawa kepada liberal, boleh bawa kepada pluralism dan sebagainya, hasil daripada cuba memahami agama tidak melalui guru. Memahami sendiri, baca sendiri, tak faham, cuba faham sendiri, tak bertanya kepada orang lebih tahu, dan akhirnya tergelincir dalam kefahaman. Maka di sepanjang sejarah Islam lahir ilmu-ilmu manusia-manusia yang menyeleweng dari segi agamanya, dari segi ilmunya. Lahir manusia-manusia yang kita panggil sebagai Mu'tazilah. Ini zaman awal Islam ini. Lahir manusia-manusia yang tak faham tentang konsep qada dan qadar, yang tak faham tentang konsep macam qadariyah, macam jabariyah. Qadariyah dia kata kita semua ni Tuhan tentu belah kedah, tak jawab apa lah itu. Gitu. Jabariyah itu jabariyah. Mementingkan akal dalam memahami ilmu agama. Lahir golongan Mu'tazilah. Memakai nas secara literal. Lahir golongan Mujassimah yang menganggotakan Allah. Allah ni ada tangan, ada kaki. Ini golongan Mujassimah. Lahirnya pelbagai penyelewengan dalam agama ini hasil daripada tidak mengikut ilmu yang sebenar, tidak melalui guru yang betul. Dan sejarah itu berulang di sepanjang masa. Di zaman kita sekarang ni
pemikiran-pemikiran bersifat liberal mulai mendapat tempat di kalangan orang kita. Dan kita risau anak-anak muda kita dalam malah mengaji ilmu agama, tapi dia baca sendiri dan memahami sendiri, dan akhirnya banyak terseleweng dalam pahaman mereka itu. Maka ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allumi, hanya sahaja ilmu ini kena belajar, tak boleh main baca sendiri gitu, kena belajar. Ta'allum makna kita ambil daripada guru, itu maksud ta'allum. Besar. Tradisi itu perlu kita kekalkan. Tradisi belajar melalui guru perlu dikekalkan. Dan sebab itu kita ada sekolah, kita ada universiti, kita ada madrasah, ada pondok, ada kuliah-kuliah pengajian di masjid, di surau dan sebagainya. Kerana nak maintain tradisi itu, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya sahaja, dan dalam hadis ini Nabi sebut innama, hanya sahaja, adatul qasri, hanya sahaja al-ilmu bitta'allumi, dengan belajar. Ini yang perlu kita tekankan dalam konteks menuntut ilmu agama. Jadi bila orang tu menuntut ilmu agama, maka dia tahu itu isyarat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepadanya. Jadi penting kita menghadiri kelas-kelas pengajian agama supaya ilmu yang kita terima itu tidak tersasar. Dalam hadis yang lain ada Nabi menyebutkan majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Majlis fiqh, majlis ilmu. Majlis ilmu itu lebih baik daripada beribadat 60 tahun. Sebab gambaran kepada kepentingan menuntut ilmu. Jadi kalau bab ilmu ini kita tak jaga, maka kita sebenarnya telah meninggalkan yang besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. 1400 tahun terputus kita dengan Nabi Muhammad SAW, terputus wahyu. Nabi Muhammad terima wahyu, terima Quran. Macam mana umat kita sekarang ini nak maintain legasi itu, nak maintain legasi ilmu wahyu ini yang ditinggalkan sudah 1400 tahun, kalau tidak melalui bertali temali innamal ilmu bitta'allum. Kalau tidak ada innamal ilmu bitta'allum, ilmu ini akan putus di sepanjang sejarahnya. Tapi oleh kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ilmu wahyu ini tidak putus di zaman. Sentiasa ada orang yang menuntut ilmu daripada dulu sampai sekarang. Maka ilmu Islam ini tidak terputus daripada umat ini. Kerana manusia, umat ini maintain dengan pengajian-pengajian ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Katakan kalau manusia sudah tinggal tentang ini. Manusia sudah tinggal innamal ilmu bitta'allum. Kita pakat datang mengaji dah ilmu agama ni, pakat duduk rumah belaka, pakat baca sendiri belaka. Ilmu ini akan terputus. Tidak ada lagi rantaian hubungan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum daripada ini. Sebab ilmu itu tidak dijaga, tidak melalui belajar secara turun-turun daripada seorang guru kepada seorang guru. Kita terima ilmu pada hari ini kan kita terima ilmu sebelum kita sebelum. Guru kita terima dapat ilmu sebelum daripada gurunya. Maka bertali temali rantaian ilmu itu, bertali temali daripada dulu sampai sekarang. Kenapa kita maintain ilmu ni ada sampai sekarang? Kerana innamal ilmu bitta'allum. Ada orang maintain tentang itu. Ada satu golongan manusia yang ambil berat untuk belajar ilmu agama dan fokus kepada ilmu agama. Akhirnya ilmu agama ini terjaga dan generasi sekarang boleh terima ilmu daripada orang yang belajar ilmu agama. Jadi kerana itu, orang yang menuntut ilmu agama, yufaqih fiddin, itu tanda Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu, kerana dia menyambung legasi yang tinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan manusia yang berkait dengan ilmu. Jadi kena maintain tentang pengajian-pengajian ilmu, kena maintain, buat secara tersusun dan sebagainya. Itu tertakluk kepada perkiraan tempatan masing-masing. Peringkat kementerian dia buat cara kementerian, peringkat yang tak ada terlibat kementerian kita buat cara kita, tapi majlis ilmu itu dikekalkan, dimaintain supaya kebaikan itu dapat kepada manusia melalui kelas-kelas pengajian ilmu yang disebarkan.
Kita masuk kepada hadis yang ketiga, yang terakhir, yang boleh kita kongsikan dalam masa yang ada ini, juga berkaitan dengan ilmu yang memberi kebaikan yang lain pula. Qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maknanya daripada rumah dia pergi ke mana-mana untuk menuntut ilmu, dia berusaha supaya dia dapat ilmu, beli buku, mengadap ustaz, mengadap tok guru, berbincang, itu salaka tariqan. Dia ambil apa cara yang berkait dengan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan dia ke syurga. Kita nak masuk syurga ni, jalan paling mudah ialah melalui menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu, Tuhan mempermudahkan jalan yang ke syurga melalui jalan ilmu. Maknanya untuk kita masuk ke syurga melalui jalan yang mudah, masuklah melalui jalan ilmu. Kerana Tuhan janji orang masuk ke jalan tu, itu jalan mudah untuk pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kelebihan-kelebihan yang berkait dengan hadis yang sebelum daripada ini, yang berkait dengan Tuhan nak bagi kebaikan kepada orang tu melalui ilmu. Jalan dia faham tentang ilmu agama ini dan terkait juga dengan jalan ke syurga tadi. Maka orang yang menuntut ilmu ada kebaikan di dunia dan memudahkan jalannya untuk syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka kalau kita tengok dari sudut ini, maka kita boleh faham kenapa tu ayat mula-mula sekali dengan Iqra. Ayat mula-mula sekali tu Iqra, menuntut ilmu, baca ilmu. Tuhan tak turun ayat lain, alif lam mim, kau turun ayat tu dulu mula-mula sekali. Ataupun zalikal kitab, Tuhan itu tak, Tuhan turun Iqra, belajar ilmu, baca ilmu. Kepentingan ilmu oleh dalam agama ini ditekankan di peringkat awal penurunan wahyu lagi. Maka dengan kerana itu, hal yang berkait dengan agama Allah ini, dia berkait dengan ilmu itu sendiri. Berkembangan agama Allah ini kerana ilmu itu berkembang. Kalau ilmu ni stop, tak berkembang agama Allah. Nak kembang apa? Sebab ilmu tak ada. Tak ada ilmu, tak boleh dikembangkan. Tapi oleh kerana ilmu itu berkembang, maka agama Allah pun berkembang. Maka semua mereka yang terlibat dalam usaha untuk ilmu ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sudah 3 hadis yang kita bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan hadis yang pertama tadi yang berkait dengan nafkah, dan yang kedua dan ketiga tadi berkait dengan ilmu. Jadi bercantumlah antara hal yang berkait dengan urusan hidup manusia, yang berkait dengan nafkah, kehartaan, dan berkait dengan keilmuan yang ditekankan oleh agama Allah kepada umat Islam ini. Jadi kalau umat Islam di sepanjang sejarahnya, umat yang bertamadun dengan ilmu. Sebab itu Barat mencuri ilmu. Kita dulu dalam sejarahnya leading dalam keilmuan, semua bidang leading. Tapi oleh kerana berlaku penaklukan dan sebagainya, peperangan dan sebagainya, akhirnya Barat kutip ilmu kita, bawa ke dia. Akhirnya banyak ilmu yang asalnya kita yang develop, kita kena ngaji dengan dia balik pula. Ini kelalaian yang ada kepada umat Islam yang berkait dengan ilmu. Jadi kita kena bina balik. Kita bina balik tamadun ilmu ini. Sebab itu lahir dalam dunia Islam semua bidang. Sebut saja bidang apa, leadingnya orang Islam. Perubatan, leadingnya orang Islam. Pembinaan, leadingnya orang Islam. Sejarahnya dulu macam tu. Tapi oleh kerana kita abaikan tentang ilmu ini, akhirnya kita banyak berperang dan sebagainya, lemah di sana sini. Akhirnya ilmu kita dikuasai oleh orang lain, dan kita terpaksa mengaji pula dengan dia untuk ambil balik ilmu kita yang dirampas, yang dicuri oleh mereka itu. Bukan curilah, dia ambil, dia develop, dia kuasai. Hatta ilmu agama pun sekarang banyak dulu kalau orang nak mengaji, nak buat takhrij hadis, ni untuk mudah. Dulu nak cari hadis ni duduk dalam Bukhari ke, dalam Muslim ke, dalam Tirmizi ke, dalam Nasa'i ke, dia ada satu indeks Paris dia, indeks itu yang bangun itu orientalis, bukan kita orang Islam.
Komus yang masyhur, Komus Munji. Komus Arab lah. Dia komus yang berkait dengan yang Komus Munji itu, yang developnya, yang tuannya orang Yahudi. Maknanya ilmu kita sendiri pun oleh kerana dia lebih advance, akhirnya develop, akhirnya kita nak mengaji, nak tahu tentang bahasa Arab ini, kita terpaksa rujuk Komus Munji yang dibina oleh orang Yahudi. Dan banyak dalam di dunia barat sekarang ni yang membina ilmu ensiklopedia Islam dibina oleh orang barat. Jadi mereka ini sangat maju dalam membina ilmu, dan akhirnya ilmu yang milik kita pun dia orang kuasai. Dan kita kadang-kadang banyak kalau kita terpaksa rujuk pada dia dalam hal yang berkaitan dengan ilmu kita yang asal. Ini kepentingan ilmu yang perlu kita develop, kita kuatkan, kukuhkan. Dan kalau kita buat kali itu, kita termasuk dalam sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah memudahkan jalan kita ke syurga. Jadi setakat itulah untuk kuliah subuh pada pagi ini, memada dengan 3 hadis. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, kita diberi ilmu yang betul, yang benar dalam memahami agama ini, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kita di hari akhirat apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.